Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, kurnia, keizinan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kekuatan dan keizinan untuk bersama-sama dalam rancangan Guru dan Pendidikan. Dan pada hari ini insya-Allah kita nak berbicara berkaitan dengan tajuk pendidikan yang berpaksi nilai. Dan saya kira tajuk ini penting kerana kalau kita lihat sekarang ini, pendidikan ini sudah banyak dipengaruhi oleh pelbagai bentuk nilai. Jadi yang utama yang ingin kita persoalkan ialah, pertamanya, sejauh mana pendidikan itu dikaitkan dengan nilai, itu satu. Yang keduanya, kalau dikaitkan dengan nilai apa yang dikaitkan atau diteraskan dalam konteks pendidikan. Dan sudah pasti dalam konteks kita sebagai seorang Islam, kita mempunyai prinsip dan falsafah bahawa pendidikan itu mesti dipengaruhi oleh nilai-nilai kita sebagai seorang Islam lah, oleh sistem nilai kita sendiri dan oleh agama kita sendiri. Jadi sebab itulah saya kira sekarang ni kita kena melihat dan menilai sejauh mana perjalanan pendidikan yang kita lalui, sama ada pendidikan dalam bentuk formal di sekolah ataupun pendidikan dalam bentuk asas yang berlaku di rumah, pendidikan dalam kehidupan kita seharian, kerana kita tidak boleh lari daripada apa sahaja bentuk pendidikan sebenarnya dalam konteks kehidupan kita ini. Yang menjadi persoalan utama kita sekarang ini ialah sebahagian masyarakat, termasuk masyarakat yang mungkin terpengaruh dengan nilai-nilai yang datang dari barat mereka sama ada melihat pendidikan itu sebagai satu yang neutral, yang tidak ada hubung kait yang terus dengan nilai-nilai keagamaan, ataupun mereka mengaitkannya dengan nilai-nilai yang bersifat pragmatik, ataupun sekarang ini dikaitkan dengan nilai yang bersifat utilitarian, dipanggil. Apa yang dimaksudkan dengan nilai yang pragmatik dan utilitarian ini ialah pendidikan itu hanya dilihat dari sudut bagaimana ia mencapai matlamat yang dekat, matlamat duniawi sahaja. Misalnya, sejauh mana pendidikan itu dapat mendekatkan seorang itu dengan kerjanya, dengan kerjayanya. Saya ingat itu yang paling kuatlah pengaruh sekarang ni. Kalau kita pun tengok, kita dah lepas lah ni budak-budak, student ataupun pelajar-pelajar sekarang, mungkin banyak dipengaruhi oleh, kalau belajar itu dipengaruhi oleh kerja apa nanti yang dia nak dia nak dapat setelah dia melalui sistem pendidikan ni. Dan kadang-kala kuatnya pengaruh pragmatik itu, pengaruh profession ataupun pekerjaan itu, sehingga mereka lupa bahawa pendidikan itu sendiri sebenarnya punya matlamat dan nilai yang lebih tinggi lagi, iaitu untuk menjadikan seorang itu insan yang baik. Saya ingat itu yang diajar oleh agama kita, itu sistem nilai kita. Sebab itu bila kita sebut hari ini tajuk pendidikan berpaksi nilai, itu yang kita maksudkan. Kita nak mengembalikan pendidikan kita ini atau ilmu secara dasarnya kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Bukan sekadar untuk di pasaran kerja. Itu saya kata nilai pragmatik tu ni. Di samping kita tak nafikan bahawa nilai itu juga penting. Siapa yang tak nak bekerja dalam konteks sekarang ini? Kerana itu juga merupakan tuntutan survival kehidupan kita kan. Tetapi yang kita runsingkan ialah apabila nilai itu hanya diletak di tahap itu sahaja. Nilai itu hanya diletakkan di tahap kepentingan profession, kepentingan
pragmatik, kepentingan duniawi lah, senang kita katakan. Jadi akhirnya dia melunturkan, dia mencairkan, dia menghancurkan nilai luhur yang lebih tinggi tadi, yang telah ditanam sebenarnya oleh Al-Quran, oleh sumber agama kita, menerusi ayat-ayat yang banyak sekali menceritakan tentang betapa mulianya nilai ilmu dan nilai pendidikan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang mengaitkan ilmu itu dengan amal yang saleh, ilmu itu dengan manfaat yang besar, ilmu itu sebagai satu kebaikan yang amat tinggi. Misalnya dalam Al-Quran disebut hikmah ataupun kebijaksanaan ataupun ilmu itu adalah perlambangan ataupun cerminan kebaikan. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Al-Quran. Sesiapa yang diberikan kebijaksanaan, sesiapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang amat besar, kebaikan yang berganda-ganda. Jadi Al-Quran meletakkan nilai ni, kita kata paksi nilai ni. Al-Quran meletakkan dia punya neraca bahawasanya pendidikan itu akhirnya membawa manusia kepada kebaikan. Ilmu itu akhirnya mengangkat martabat kemanusiaan seseorang. Dalam ayat lain disebut yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat martabat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang berilmu itu beberapa darjat yang tinggi. Jadi kita orang Islam ini, kita punya sistem nilai itu yang memberikannya ialah Quran. Quran angkat martabat manusia ni menerusi ilmu dan pendidikan. Tetapi kalau kita sendiri macam kita sebut tadi telah menurunkan balik martabat dan darjat pendidikan dan ilmu itu hanya di tahap pragmatik saja, tahap keperluan duniawi sahaja, maka sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri dan kita telah menyalah letakkan sistem nilai kita yang telah diajar oleh agama kita. Tapi kita tidak hairan benda ni berlaku ni, sebab fenomena yang berlaku sekarang ialah kita dipengaruhi oleh falsafah barat yang amat sekular, kan? Kuat sekali pengaruh itu. Pengaruh yang mengaitkan pendidikan itu hanya kepada keperluan-keperluan pragmatik itu amat kuat sekali. Ditambah dengan falsafah hidup yang menyatakan bahawa agama itu tidak ada kaitan dengan kehidupan duniawi. Yang kita nak kejar di sini ialah keperluan kita di sini, dan it has nothing to do with religious ethics dan lain-lain lagi, nilai-nilai keagamaan. Jadi sebab itu bagi saya kita harus letakkan balik kita punya sistem nilai itu di tempatnya yang betul. Macam mana caranya? Kita kena balik memahami apakah dia prinsip dan falsafah yang paling penting dalam konteks nilai dan yang kaitannya dengan pendidikan. Satunya yang mungkin kalau kita dapat petang ni 2-3 ni cukup dah ni. Pertama sekali, dalam konteks Islam secara dasarnya tiada permisahan antara agama dengan dunia. Tidak ada pemisahan. Justru kita menolak nilai-nilai sekularisme, falsafah sekularisme yang cuba memisahkan ni, yang cuba kata bahawa agama ni tidak ada peranan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Tetapi kita katakan bahawa agamalah yang sebenarnya meletakkan nilai terhadap kehidupan kita, termasuk dalam aspek-aspek pendidikan, termasuk dalam aspek-aspek ilmu. Justru kalau kita bercakap tentang ilmu, kita cakap tentang pendidikan, mahu tidak mahu, nilai yang memandu kita masih lagi nilai agama. Nilai yang memandu kita masih lagi prinsip-prinsip Islam. Jadi hasil dari itu ni tak bolehlah dipisahkan bila kita belajar ilmu yang kita sebut dalam tanda kutip ilmu dunia ni. Kita tak bolehlah kata bahawa ini tak ada kena-mena dengan agama. Dan yang lebih malang lagi ni, kita tengok adik-adik kita ataupun sebahagian kawan-kawan kita, bila mereka sudah terlibat dalam profession mereka yang dikatakan bukan agama ni, mereka sudah anggap bahawa ini tak ada kena-mena dengan agama. Termasuk nilai-nilai juga. Jadi
oleh kerana itu dia kata kalau dia buat sesuatu yang bertentangan dengan agama pun, bagi dia justified, bagi dia benda itu sah, sebab ini bukan hal agama, dia kata. Ini hal dunia. Misal kita beri contoh, kalau dia terlibat dengan mungkin sistem keuangan, dia mungkin kata bahawa ini urusan ni urusan keuangan, urusan profession. Jadi tidak ada kena dengan agama kan. Jadi saya ingat itu satu cara melihat yang tidak tepat dalam konteks nilai. Kerana kita tegaskan sekali lagi bahawa nilai-nilai keagamaan itu harus menjadi trust kepada setiap dimensi kehidupan kita, kerana kita telah tegaskan tadi bahawa tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia. Sebab itulah kalau kita tengok dalam cara penyusunan sistem ilmu dan pendidikan dalam Islam pun ni, kita ada yang kita panggil fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah, tapi dia tidak ada pemisahan sebenarnya. Yang ilmu fardu ain itu dia punya tugas memandu ilmu fardu kifayah. Kedua-duanya wajib, kedua-duanya satu kefarduan, kedua-duanya satu kewajiban. Cuma bezanya ialah fardu ain ini dia lebih menekankan aspek hubungan kita dengan Tuhan. Manakala aspek fardu kifayah itu lebih menekankan tentang aspek hubungan kita dengan manusia, dengan dunia ini. Tetapi kedua-duanya itu bergerak dan berperanan secara komplementari, secara apa orang kata, menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Itu satu yang sangat penting bila kita bercakap tentang pendidikan berpaksikan nilai. Yang keduanya, bila kita bercakap tentang pendidikan dan ilmu ini kita nak sebut bahawa dalam Islam nilai ini dia tidak berubah. Dalam Islam kalau kita cakap tentang nilai, kita tidak terpengaruh dengan falsafah moral yang mengatakan bahawa nilai manusia ni berubah sesuai dengan perubahan zaman dan masa, kan? Tapi sekarang ni kalau kita lihat, ramai orang terpengaruh dengan pandangan ini. Misalnya dia kata dulu lain, sekarang lain, kan? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, kan? Kata yang nyanyi tu, kan? Kenapa? Kerana bagi dia mungkin nilai itu berubah, sedangkan dalam konteks Islam dulu ke sekarang ke, kita berada di timur ke di barat ke, kita berada di bandar ke di kampung ke, nilai yang kita pegang itu sebenarnya nilai yang sama, dan tetap dan tidak berubah. Dan nilai itulah yang memandu kita di mana saja kita berada, termasuk dalam konteks pendidikan. Jadi apa sahaja yang kita lalui dalam sistem pendidikan, apa sahaja disiplin yang kita pelajari dalam konteks pendidikan ini, bagi kita nilai itu tetap sama. Nilai memandu itu tetap sama. Jadi saya ingat itu yang kedua tentang nilai. Jadi kita menolak pandangan yang mengatakan bahawa nilai itu berubah, dan juga kita juga menolak pandangan yang menyebut bahawa nilai itu subjektif. Ini satu cabaran yang penting juga sekarang ini, sebab setengah orang kata baik dan buruk ni sebenarnya subjektif. Kalau saya buat baik misalnya, mungkin saya lihat benda tu baik, Nick kata itu baik pada awak, pada saya mungkin saya ada falsafah hidup saya sendiri, saya ada falsafah baik dan buruk saya sendiri. Tapi adakah betul begitu? Kerana dalam Islam baik dan buruk itu ditentukan bukan oleh kita, bukan ditentukan oleh saya ataupun Nick. Yang menentukan baik dan buruk itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, oleh agama kita. Jadi tidak timbullah masalah subjektiviti nilai. Nilai itu subjektif pada orang, dan berubah mengikut keadaan atau masa. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa mendasari tajuk kita pada hari ini, bila kita mengatakan bahawa
pendidikan dan ilmu itu harus berpaksikan kepada nilai. Jadi itu huraian awal saya lah ni. Saya, okey. Itu sebagai mukadimah kepada apa yang kita kongsikan pada hari ini dalam slot guru dan pendidikan. Pendidikan berpaksi nilai bersama dengan yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. Kita juga sebenarnya mengundang rakan-rakan pendengar yang ingin memberi, mungkin ada buah fikiran ataupun mendapatkan buah fikiran daripada yang berbahagia Doktor, pandangan dan pencerahan, boleh tembusi talian kita 0362051500 dan boleh juga berkunjung ke Facebook IKIM FM untuk meninggalkan soalan anda di sana. Dan bercakap tentang pendidikan berpaksi kepada nilai, sebagaimana awal mukadimahnya Doktor menjelaskan kepada kita, pendidikan itu sendiri membawa nilai yang besar melampaui apa yang disebut sebagai semasa ya saya dan juga keperluan pasaran kerja itu sendiri. Saya rasa tertarik dengan perkara itu kerana sesungguhnya kita tidak hanya mendapat pendidikan hanya untuk memenuhi pasaran kerja, tapi untuk pembangunan sasiah dan juga pembangunan manusiawi diri kita sendiri. Mungkin Doktor nak mengulas lebih lanjut lagi. Saya ingat poin itu penting yang bangkitkan itu kerana pasaran ini dia bergantung kepada keadaan, kan. Sekarang ini mungkin beberapa disiplin ilmu ataupun subjek-subjek dia jadi terkenal disebabkan oleh keperluan pasaran sekarang. ICT satu ketika dulu begitu tinggi ni dia punya nilai kerana perkembangan dan juga kecanggihan ICT yang berkembang, tetapi pada satu ketika dia turun balik. Benda lain pula yang mungkin menjadi pasaran, menjadi benda yang amat diminati oleh masyarakat. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, kita tidak boleh terikat dan juga hanyut oleh arus pasaran ini, kerana sekali lagi kita harus kembali kepada falsafah pendidikan dalam Islam, bahawa pendidikan itu ialah untuk mengangkat martabat kemanusiaan. Pendidikan itu berfalsafahkan untuk menjadikan insan itu seorang yang baik. Jadi falsafah pendidikan itu begitu akhlakiah sifatnya, begitu moral falsafahnya. Jadi yang harus melandasi falsafah pendidikan ataupun pergerakan pendidikan itu ialah keperluan akhlakiah. Sebab itu kalau kita tengok Rasulullah SAW dalam satu hadis yang masyhur selalu disebut, Rasulullah sendiri mengatakan bahawa adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku sendiri dididik oleh Tuhanku dan dialah yang telah mencantikkan, menghaluskan pendidikanku. Jadi di situ Rasulullah SAW nak mengaitkan bahawa pendidikan ni akhirnya nak membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, nak membawa kita lebih halus nilai-nilai akhlakiah kita. Tetapi kalaulah kita hanya terpengaruh dengan nilai pasaran, ini yang akhirnya nilai pasaran yang mungkin pragmatik sifatnya, yang sekular itu yang membawa kita jauh daripada nilai-nilai akhlakiah yang baik tadi. Dan akhirnya kita tidak terarah dari segi sistem pendidikan kita. Dan kalau kita nak ketengahkan satu soalan yang besar ni, sejauh mana satu sistem pendidikan itu membawa manusia kepada nilai-nilai murni, kan? Soalan tu besar kalau kita nak jawab. Misalnya sekarang ini sistem pendidikan semakin canggih, semakin kokoh, tapi persoalan-persoalan moral, persoalan-persoalan nilai juga kita nampak agak bercelaru. Orang bunuh-membunuh, kan, kes-kes yang berlaku sekarang ni amat merunsingkan kita. Jadi kalaulah pendidikan itu benar-benar bermatlamatkan menjadikan insan itu insan yang baik, persoalan-persoalan ni harus diketengahkan. Sejauh mana pendidikan kita sekarang berkesan, kerana nampak gayanya masih banyak benda yang harus diperkukuhkan dari segi falsafah pendidikan itu. Itu yang kita maksudkan tadi. Kalau pendidikan itu telah dipisahkan atau dijarakkan daripada matlamat akhlaknya itu, kita takut akhirnya dia tidak mencapai matlamat sebenar pendidikan tersebut. Jadi saya ingat itu penting. Dan pastinya ada perbezaan juga bila kita bercakap tentang soal pendidikan
dulu dan sekarang. Ya. Dari segi kesannya, macam mana doktor katalah barangkali pengaruh teknologi dan sebagainya, kalau melihat kepada nilai murni manusia itu sendiri, barangkali dulu sistem pendidikannya lain, tidak ada teknologi dan sebagainya, tetapi saya kira orang-orang dulu lebih murni berbanding kalau kita tengok anak-anak sekarang lebih biadab dan sebagainya. Doktor, mungkin doktor nak huraikan juga dari sudut pengaruh guru itu sendiri dalam pendidikan. Jadi di situ kita nak analisa dia punya masalah tu ni sebab macam Nik sebut tadi, sepatutnya dalam konteks kita punya sistem komunikasi kita yang canggih ini, dia sepatutnya dapat membantu memantapkan lagi dan memperkasa lagi pendidikan tersebut. Maknanya benda-benda yang dulu orang tak tahu, sekarang ni dengan ada sistem maklumat, benda itu lebih cepat diketahui oleh orang, nilai-nilai yang baik. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, nilai ini dia berlawan ya. Kita cuba ketengahkan nilai yang baik dalam pendidikan, tetapi nilai-nilai yang tidak baik juga di masa yang sama menggunakan sistem yang sama tersebar dengan meluas juga. Jadi dia macam satu pergelutan kehidupan ni satu pergelutan antara kita nak membawa manusia itu, nak mendidik manusia itu kepada nilai-nilai yang luhur dan murni. Kita juga berhadapan dengan grup-grup kalau istilah agamanya yang iblis punya peranan ini yang cuba untuk membawa manusia ke arah yang lain. Jadi di situ seperti yang Nik sebut tadi, peranan guru itu penting. Walaupun kita sudah ada kecanggihan komunikasi, alat komunikasi dan sistem maklumat, tetapi masih lagi teras kepada pendidikan itu ialah manusianya, gurunya. Maklumat mungkin boleh tersebar, tetapi yang nak mendidik itu, yang nak bersama-sama dengan pelajar menjelaskan dan memberikan contoh itu masih lagi individu manusia yang namakan guru. Jadi saya rasa macam mana pun dia harus kembali kepada aspek manusiawi itu. Human factor itu penting dalam pendidikan. Dan itu harus kita ulang kaji semula lah, di mana yang kita harus perkasakan. Sebab itu dalam tema kita ini, guru dan pendidikan, kita sebut guru itu secara khusus kerana kita yakin pendidikan itu yang berkesan dia mesti melibatkan peranan guru yang amat besar sekali. Bukan sekadar mesin, bukan sekadar komputer banyak, okey, pendidikan boleh berkesan dengan baik, tetapi masih yang utama itu ialah faktor guru, faktor manusianya, faktor rohaniah seorang itu dan lain-lain lagi. Baik, sekali lagi kita buka ruang kepada anda yang ingin berinteraksi bersama doktor di konti ketika ini. 0362051500. Sebangga ada persoalan ataupun ada inginkan pencerahan daripada yang berbahagia Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM. InsyaAllah pada petang ini kita sedang berbicara tentang pendidikan berpaksi nilai dalam slot guru dan pendidikan. Dan mungkin kita doktor dapat mengupas lebih lanjut lagi berkaitan dengan tajuk kita ni, doktor, apakah perkara utama yang besar? Saya rasa ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian ni dalam konteks sekarang ini. Dalam kalau kita bercakap tentang pelan tindakan lah, apakah yang kita kena ambil perhatian. Pertama sekali, dalam konteks pendidikan, guru-guru misalnya harus punya kesedaran yang tinggi terhadap peranan mereka untuk memastikan bahawa berlaku penyemaian nilai yang maksimum dalam sistem pendidikan. Walaupun sebahagian guru mungkin tidak mengajar agama, mungkin sebahagian guru tidak mengajar pendidikan moral, tetapi itu tidak bermakna mereka tidak boleh berperanan dalam menyemai konsep-konsep nilai dalam pendidikan. Saya yakin dalam matematik kita boleh semaikan nilai murni. Dalam sains juga begitu, dalam sejarah juga begitu, dalam ekonomi juga begitu. Jadi jangan kita menjadikan disiplin kita itu sebagai alasan untuk kita tidak terlibat dengan proses dan usaha menyemai nilai-nilai yang penting ni ke dalam pendidikan yang kita terlibat. Yang keduanya,
kena ada juga usaha mungkin di peringkat yang lebih tinggi ni di peringkat universiti misalnya, bagaimana untuk kita memasukkan lebih banyak nilai-nilai etika dan agama ini ke dalam disiplin-disiplin yang agak kita kata terpisah daripada agama. Kerana saya ingat itu di peringkat yang lebih tinggi kita panggil sebagai proses islamisasi. Macam mana nak mengislamisasikan ilmu-ilmu yang mungkin asalnya bukan ilmu agama, dia bukan ilmu Islam. Mungkin ilmu sosiologi ke ilmu sains juga yang kadang-kadang bila kita belajar pun kita macam tak nampak di mana dimensi nilai dan agama itu yang terkait dengan disiplin itu. Tapi itu peranan satunya guru, kalau guru mampu, tapi kalau tidak pun di peringkat yang membuat dasar dan membuat kurikulum. Di mana ruang-ruang itu harus boleh diperkasakan. Saya ingat itu penting. Baik, kita nak raikan soalan daripada rakan pendengar kita di waktu ini, berada di talian Encik Nizam dari Johor. Kita dengarkan Doktor soalan dari pemanggil pertama kita, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Farid dan Puan Ni. Saya ingin berkongsi sedikit pandangan. Tadi kita ada menyentuh tentang bagaimana pendidikan tu ada kena-mengena dengan peluang pekerjaan yang pada pandangan saya, kalau pun kita nak kaitkan pendidikan dengan mencari pekerjaan di masa akan datang, pendidikan yang berteraskan kepada akhlak dan bertunjangan kepada agama tu pun, kalau kita fikirkan sekarang ni pasangan kerja memerlukan pekerja-pekerja yang yang berakhlak mulia, bukan sekadar mempunyai kelulusan, mempunyai kemahiran. Tapi sebab apa? Kalau kita lihat macam bidang-bidang tertentu seperti bekerja sebagai guru misalnya lah, dia memerlukan seorang tu mempunyai akhlak yang mulia, di mana dia akan akan mendidik anak-anak bangsa supaya bukan saja jadi pekerja yang baik, tapi berkemahiran, tapi juga mempunyai akhlak yang mulia, dan terusnya akan memikul tanggungjawab sebagai khalifah di muka ini. InsyaAllah itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan kita Cik Nizam dari Johor Bahru, mungkin ada respon dari doktor juga. Itu betul apa yang sebut Cik Nizam tadi. Malah macam saya sebut tadi lah, mereka tidak perlu menunggu sehingga mereka jadi guru agama baru mereka boleh bercakap tentang nilai. Kerana kalau seorang itu belajar untuk katakanlah specialization, pengkhususannya dalam bidang accounting, accounting ni antara mungkin disiplin yang terkenal dan juga popular. Aspek nilai amat penting dalam konteks accounting itu, sebab mereka ini nantinya akan terlibat dengan mengurus keuangan, mengurus dana dan lain-lain lagi. Nah, kalaulah nilai-nilai yang sebati dengan mereka ialah nilai-nilai pragmatik tadi, nilai-nilai hanya duniawi saja, itu yang berlaku kadang-kadang salah laku dalam konteks pengiraan dan juga pengurusan wang. Begitu juga kalau mereka belajar akhirnya mengkhususkan pendidikan mereka dalam bidang undang-undang. Kita perlukan para peguam yang beretika dan berakhlak. Tidak mudah-mudah misalnya mengambil kes-kes yang orang yang bersalah dimenangkan dan diperjuangkan supaya menang dalam kes. Jadi saya lihat aspek etika dan nilai ini dia merentas disiplin. DJ misalnya kan, jadi DJ. Penting akhlak ni kerana DJ inilah nantinya yang akan menjadi lidah untuk menyampaikan pelbagai bentuk maklumat. Tapi kalau maklumatnya mungkin silap atau maklumatnya ada
nilai-nilai yang tidak baik di dalamnya. Jadi itu akan mempengaruhi pendengar yang begitu ramai sekali. Jadi jelas, maksudnya macam kita sebutkan tadi bahawa dalam pendidikan disiplin itu irrelevant kalau nak cakap tentang nilai. Semuanya terkait dan berkait dan juga terdasar dengan aspek nilai dan agama. Jadi apa sahajalah guru ke ataupun bidang-bidang profesional yang lain, aspek nilai ini menjadi aspek yang amat fundamental dalam apa sahaja bidang. Kerana nilai itu tadilah dari dalam pendidikan tu lah akan membentuk ataupun melahirkan integriti doktor yang disebabkan oleh rasuah dan sebagainya yang menyebabkan masalah integriti ni. Saya fikir berpunca dari masalah nilai dalam pendidikan itu juga. Sebab itu bila sekarang ini kerajaan terpaksa menubuhkan misalnya Institut Integriti Malaysia, IIM, antara saya ingatlah antara sebabnya kerana kita terpaksa macam menyemai kembali aspek integriti ni kepada profesional-profesional yang sepatutnya perkara itu dah kita buat di peringkat pendidikan, di peringkat sekolah. Bayangkan kalau seseorang yang terlibat sebagai sebagai duta ke sebagai penjawat awam sudah terdidik dengan baik dalam pendidikan mengenai aspek nilai ini, mungkin kita tak perlu lagi institusi integriti, kita tak perlu lagi institusi-institusi etika ini untuk macam menyemai kembali. Tapi tak apalah, itu satu benda yang baik. Kerana benda ini juga kena harus terus-menerus disemai, sama ada dalam konteks pendidikan, begitu juga bila mereka sudah menjawat jawatan dan bertugas di peringkat yang lebih tinggi. Baik. Kita raikan dua soalan. Satu soalan dari panggilan telefon dan juga Facebook. Harapkan cukup masa lah, Doktor. Kita dengarkan Cik Imran dari Gombak. Sekadar ingin kongsi pandangan lah. Saya rasa bidang pendidikan kita sekarang masih lagi menitik beratkan keputusan kecemerlangan di atas kertas dengan deretan A berbanding untuk menyemai nilai, memanfaatkan ilmu itu untuk manfaat bersama umum dan menjadi insan terbaik di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Saya dan soalan dari Facebook, Encik Garafi katanya IPT sekarang ni berlumba-lumba nak berebut kuantiti pelajar yang menjana keuntungan, kurang beri tekanan kepada kualiti silibus pelajaran. Mohon ulasan dari Doktor. Yang pertama tadi Encik Imran daripada Gombak, saya setuju sebahagian lah, kerana sekarang ni kalau kita lihat PPPM ni, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini sebenarnya ke arah maknanya niat itu dah baik dah tu, ke arah mengurangkan kecemerlangan atas kertas ni. Misalnya peperiksaan sudah dihapuskan sedikit demi sedikit. Maka penilaian itu lebih kepada penilaian berterusan, penilaian kepada intipati pendidikan itu daripada mula mereka masuk kelas misalnya awal tahun sampai ke akhir tahun. Guru tu akan membuat penilaian secara berterusan, bukan lagi berdasarkan kepada periksaan hujung penggal atau hujung tahun yang berdasarkan A yang banyak ni. Anak saya sekarang ni dah tingkatan 2, dah tak ada dah periksa ni. Saya pun dah kita pun ibu bapa kan pening pandai ke tidak anak aku ni, sebab kita pun dah terbiasa dengan sistem peperiksaan. Tapi sebenarnya falsafahnya itu ke arah tadilah, supaya penilaian itu bukan sekadar melihat kecemerlangan kognitif seorang pelajar itu di atas kertas, tetapi akhirnya kepada penilaian keseluruhan. Sementara Encik Gaddafi tadi mengatakan bahawa di IPT kita masih lagi ialah terpengaruh dengan lebih kepada kecemerlangan. Saya pun setuju perkara itu di IPT pun masih lagi orang kata sindrom belajar itu kerana profession dan apa itu masih kuat lagi. Dan cara apresiasi terhadap ilmu itu masih, saya ingat
harus diperkukuhkan lagi. Saya masih ingat ni, saya pernah mengajar di universiti. Kadang-kadang lepas peperiksaan tu kita tengok kertas-kertas nota-nota yang mereka tulis, termasuklah nota yang berkait dengan agama, misalnya dicampak-campak di tepi-tepi longkang je kadang-kadang. Kenapa? Kerana di situlah mereka rasa dah berakhir dah. Dia orang punya urusan ilmu, urusan pendidikan. Lepas periksa tu, lepas graduation, lepas convocation itu segala-galanya dah bebas daripada segala bentuk pendidikan. Saya rasa tidak betul. Sepatutnya segala benda yang kita tulis dalam nota buku tu kita simpan, kerana dia sentiasa memberikan ilmu kepada kita. Wa ima ilmu agama ataupun ilmu biasa ni, ilmu ni paling kurang kita nanti berikan buku-buku itu kepada adik-adik kita, sama ada adik betul kita ataupun adik-adik di universiti tu nanti ambil lah supaya kamu juga boleh terus belajar. Bukannya makna habis je kita dah tak ada kena-mengena dengan tu, kita pun dah tak kisah. Jadi falsafah nilai yang menjadi paksi pendidikan ni, saya rasa dia merentas bidang dan merentas peringkat sekolah pun sama, peringkat universiti pun sama. Jadi kita sama-samalah memurnikan kembali falsafah nilai dalam pendidikan ini supaya di setiap peringkat itu ia tetap kuat dan dia dapat mewarnai sistem pendidikan kita dari masa dulu sampai sekarang dan masa-masa yang akan datang, insya-Allah.